Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir. Alhamdulillah, malam ni kita dapat bersama lagi dalam kuliah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Kita dalam nota yang ke-16 di sini. Hari itu duduk baca ayat yang ke-270. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Dan ketahuilah apa sahaja yang kamu belanjakan, yang didermakan, atau apa sahaja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Dan ingatlah, orang-orang yang zalim itu tidak ada sesiapa pun yang dapat menolongnya. Kita masih lagi di situ hari itu. Dan belum sempat habiskan perbincangan tentang nazar itu. Saya rasa perlu sambung lagi lah kalau tidak tergantung gitu. Tentang nazar itu. Apa selok-belok ataupun masalah-masalah yang berkait dengan nazar itu. Jadi kita nak kembali semula kepada yang telah baca hari itu. Sebagai sambungannya, hari itu kita duduk baca ni lah satu mausu'ah ensiklopedia fiqh. Banyak perkara dah kita bincang, rasanya tidak perlu diulang semula. Kita hanya sambung sahaja lagi untuk melengkapkan, untuk menghabiskan perbincangan tentang nazar itu. Banyak perkara lah, antaranya iaitu bernazar untuk mengorbankan anak. Bernazar untuk mengorbankan anak. Sebenarnya dalam kamu di dunia ni ada sampai ke peringkat macam tu, ajaran korbankan anak. Di zaman dahulu adalah. Sekarang ni tak ada. Mungkinlah itu adalah satu bentuk penyelewengan atau pemesongan terhadap kisah Nabi Ibrahim yang bermimpi akan mengorbankan anaknya Nabi Ismail. Mungkin daripada situ lepas tu terbawa-bawa pergi panjang-panjang jadi macam-macam. Antaranya dalam agama yang tertentu lah, seperti agama Hindu misalnya. Dia ada dululah, sekarang ni tak ada dah. Berubah dah.
Kalau dulu mengorbankan anak ni ada. Memang sembelih sungguh lah. Anak ni anak yang paling kita sayang. Yang paling comel, pilih. Gitu. Boleh jadi itu satu bentuk penyelewengan daripada kisah tu lah. Katakanlah, hari ni pun, kalau seseorang, kita orang Islam ni, dia bernazar untuk nak korbankan anak. Ikutlah dengan cara sembelih ke apa ke, dengan cara mematikannya. Maka ada khilaf di antara ulama. Sebab saya dah sebut dah sebelum pada ni, kita nak keluar sikit daripada tafsir Quran dengan Quran. Sebab kali pertama jumpa dengan nazar ni dalam Quran ni, kali pertama di sini. Ada beberapa tempat. Jadi kita nak bincang dengan agak terperinci lah sebelum kita pergi kepada ayat seterusnya, supaya nampak nazar ni satu perkara besar. Jadi katakanlah satu orang itu bernazar nak mengorbankan anaknya ataupun mana-mana manusia, dia nak korbankan begitu. Jadi khilaf para ulama mengenainya. Mengikut Imam Abu Hanifah, nazar tu jadi. Tetapi dia tidak boleh mengorbankan anaknya atau manusia, tak boleh. Bila dia bernazar, dia kena buat, tapi bukan dengan mengorbankan anaknya atau dengan manusia itu. Cuma dia kena ganti dengan binatang lah. Yang paling afdalnya ialah unta ataupun lembu lah. Ataupun lembu. Kerbau misalnya. Itu yang paling afdal. Ini binatang yang besar. Lepas pada tu, kurang sikit, kambing ataupun biri-biri itu boleh. Itu pendapat Imam Abu Hanifah dan juga Imam Muhammad. Tapi Imam Abu Yusuf, Imam Zufar dan Imam Syafi'i pada asas lagi mana nazar seperti itu tak jadi, tak berlaku. Jadi tak perlu kena buat apa-apa lah. Tak usah buat lah, itu saja. Tak ada kena ganti apa-apa. Ada. Tak ada kena kafarah ke, tinggal saja. Itu satu perkara. Termasuk dalam masalah-masalah yang berkait dengan nazar juga. Lepas tu, antaranya lagi, orang bernazar ni macam-macam orang ni kan. Perasaan dia nak melepas, perasaan dia nak menyempurnakan hajat dia tu macam-macam. Bila hajat dia tercapai ke, kadang-kadang dia kata sebelum tu, kalau aku begini-gini, aku nak pergi haji atau umrah dengan berjalan kaki. Kalau awak duduk dekat tu boleh kira, kita kata. Terus kita ni kan nak berjalan kaki kena merentasi berapa negara. Berjalan kaki. Gitu. Jadi macam mana? Kalau seseorang itu bernazar nak pergi haji atau umrah dengan berjalan kaki, maka nazar dia tu dikira sah, jadi. Dengan ittifaq ulama. Sepakat ulama kata jadi. Sebab apa? Sebab sebenarnya pergi buat umrah atau haji dengan berjalan kaki, itu lebih afdal pun pada rasanya, lebih banyak pahala dia pun. Pada rasanya. Bukan tak boleh, bukan sesuatu yang dilarang. Sebab itulah ada dalam hadis Nabi SAW ada sebut, sesiapa yang buat haji dengan berjalan kaki, maka dengan setiap langkah yang dia berjalan itu, dia akan dapat pahala. Pahala dia buat satu kebajikan di tanah haram. Satu kebajikan di tanah haram. Setiap langkah tu, perjalanan dia untuk pergi buat haji itu serupa dengan dia buat satu kebajikan di tanah haram, di tanah suci. Lepas tu orang tanya, sahabat tanya, jadi kebajikan ni
atau pahala di tanah haram ni sebanyak mana? Macam mana? Apa bezanya? Kenapa sebut tanah haram tu? Seperti kebajikan yang dibuat di tanah haram. Nabi SAW bersabda, satu kebajikan, yang dia kata satu kebajikan tu sama dengan 10 juta kebajikan. Sama dengan 10 juta kebajikan. Itu apa nama ni, ada hadisnya dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, walaupun hadis itu dhaif, dari segi tarafnya dhaif. Itulah maknanya asasnya ada juga. Tetapi kalau seseorang tu dengan berjalan kaki dia menyusahkan dia, dia tidak menazar dah nak berjalan kaki. Penat, berat, berjalan kaki. Terutamanya sepuluh kita sejauh ni yang menazar lagu tu, dia boleh berkenderaan. Gitu. Maknanya tidak buat serupa hak dia menazar tu. Dia boleh berkenderaan. Dan oleh kerana dia tidak menyempurnakan nazar seperti yang dia sebut tu, maka dia kena mengorbankan hak orang kita panggil bayar dam. Bayar dam tu, dam tu maknanya darah. Bayar dam tu makna beli binatang untuk dikorbankan. Jadi dia kena buat apa? Dia kena mengorbankan seekor kambing atau biri-biri sekurang-kurangnya. Kalau orang lagu ni, sekurang-kurangnya dia kena buat begitu. Inilah juga pendapat ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i dan juga dalam mazhab Malik. Gitu caranya. Janganlah bila bernazam itu tebal juga, kira juga. Nak pergi dengan berjalan kaki. Nak pergi dengan berjalan kaki. Ada kisah masa saya duduk ngaji mula zaman remaja mula. Duduk di India, ada orang Melayu, tak tahulah cerita dia berniat kau ke apa, nak pergi berjalan kaki, pergi Mekah. Tapi daripada sini tu naik kapal juga. Sampai sana tu nak berjalan kaki. Ceritanya tak tahulah, hilang cerita dia tu. Keluarga dia ada orang pada Pak Ahmad ni ya. Jadi susuk jadi gila cerita. Saya kat metah duduk sana. Sial kau saya ni budak-budak orang tak kira dah. Hak besar-besar tu lah. Kena kawal bukan main. Akhir sekali nak pergi juga. Jalan kaki. Tak boleh pergi dah muka dia. Ada masalah dah. Pakat duduk kawal, duduk jaga tu. Akhir-akhir sekali, dah nak klik dah. Saya ni, nak klik dah. Beli dengan tiket, dengan gapo. Tahu-tahu hilang dia. Tak tahu pakuan. Setakat yang saya tahulah. Setakat yang saya tahu. Wallahualam, takut orang jumpa. Lepas pada tu tak jumpa. Pakesu. Hilang gitu. Tak tahu hilang mana. Tu cerita ni. Tak salah nak menazam. Tak salah menazam pelik-pelik kan. Dia tu gitulah ceritanya jadi gila. Lepas tu hilang cerita. Saya kat cari istihad dalam radio, istihad dalam TV, istihad dalam surat khabar, tak jumpa. Orang Malaysia, orang sini, orang pada Pak Ahmad ni. Tu nak cerita Kim Nazar nak berjalan kaki pergi Mekah ni. Saya teringat. Bila duduk cerita ni teringat. Ada satu kisah. Betul lah kisah tu. Jadi, tapi manusia ni gitulah dia kadang-kadang tak boleh nak kawal perasaan. Yang sebut bukan-bukan. Berpada-pada lah. Tapi ramai juga fuqaha, ahli-ahli fiqh mengatakan orang lagu ni tak padan dengan kambing tu. Korban kat kambing, dia kena unta. Dia kena unta. Benda tu ada khilaf lah. Lepas tu pendapat Imam Ahmad pun, salah satu pendapat Imam Ahmad lagu tu juga.
Tetapi mengikut qaul yang masyhur, pendapat yang masyhur daripada Imam Ahmad, orang lagu ni nazar nak berjalan kaki ni pada dia tidak mampu. Susah lah, jadi susah. Tak perlu bayar dam ke apa, dia kena bayar kafarah. Dia kena bayar kafarah. Kafarahnya supaya kita telah sebut dah sebelum pada ni. Kena bayar kafarah, selesailah. Tak payahlah dipenuhi nazar dia tu, menyusahkan. Islam tidaklah sampai menyusahkan gitu mau. Nak boleh sampai ke apa di Mekah tu, kalau daripada tempat kita ni tengah-tengah jalan tu apa masalahnya? Sakok sana, sakok sini, ingat senang. Itulah cerita dia, kena bayar kafarah, selesai, duduk negeri dia je. Bayar kafarah. Itu kafarah dia tu kita telah bincang dah sebelum pada ni. Yang kedua, tiga imam besar, oleh kerana ada hadis di bawah ni, iaitu hadis Uqbah bin Amir. Dia tanya Rasulullah SAW tentang adik-beradik perempuannya, saudara perempuannya yang telah bernazar untuk pergi ke Kaabah dengan berjalan kaki. Jadi Nabi SAW kata Allah SWT tidak perlu kepada nazar dia tu. Jadi Nabi suruh macam mana? Suruh dia naik unta. Pada masa itulah naik kenderaan lah maksudnya. Suruh dia naik unta. Dan dia kena mengorbankan binatang, yakni unta. Jadi atas dasar tu tiga imam mengatakan kena korbankan unta. Selain daripada Imam Ahmad lah. Imam Ahmad kata bayar kafarah saja, selesai. Tetapi dalam Mustadrak Hakim saat ni kita kata dalam Sahih Ibnu Khuzaimah hadis itu. Dalam Sahih Ibnu Khuzaimah. Di dalam Mustadrak Hakim tak ada sebut unta tu, kena kurban unta tu. Tak kira lah apa-apa lah, kurban lah juga. Ke mana-mana pun kena kurbankan binatang. Orang kita panggil, dalam istilah orang kita, bayar dam. Kena bayar dam lah. Bukan dengan kafarah, tidak. Di situ ada khilaf. Lepas tu istisna dalam nazar. Istisna dalam nazar. Bila kita bernazar, kita ucapkan apa yang kita nak nazarkan itu, jangan ada istisna. Istisna itu apa makna? Pengecualian. Tidak tetap, kadang tidak tetap, tak boleh. Sebab salah satu rukun nazar itu, iaitu kita sebut, ucapkan. Aku kerana Allah, aku bernazar, aku nak buat gini-gini. Gitu. Tapi dalam ucapan dia tu, dia tak boleh ada satu perkataan yang menggantung. Menggantung gitu. Misalnya, apa dia kata, insya-Allah. Aku akan buat gini, insya-Allah. Tak boleh. Itu orang panggil istisna. Mana kalau dikehendaki Allah, insya-Allah tu kalau dikehendaki Allah lah maksudnya kalau bahasa kita je. Tak boleh kata lagu tu. Mana dia kena kata putus lah. Kalau gini-gini, aku akan buat gini. Jangan kata insya-Allah. Ni semua ni atas ucapan. Kita dah bincang dah sebelum ada ni. Ucapan. Kalau main belega dalam hati, tak jadi. Tak jadi. Tak perlu buat pun. Kalau main belega dalam hati, kalau selagi tak sebut. Sebut tu. Pentingnya. Cumanya kalau kita dalam hati tu putus dah. Tuhan tahu. Orang tak tahu pun, Tuhan tahu kita kata. Nah, aku dah macam dalam hati tu putus. Molek lah kalau kita buat. Gitu je lah. Tidaklah kata jadi mesti. Kalau tak buat kena bayar kafarah ke apa-apa. Tidak gitu. Selagi tidak diucapkan. Baru ni saya dah sebut dah kan. Ucapan ni besar maknanya. Dalam agama ni ucapan ni.
Sebab kita kata orang yang terlintas dalam fikiran dia nak cerai isteri dia 1000 kali dalam fikiran, dalam hati dia. Duk kata. Tak jadi. Kalau duk main dalam hati, berlegar dalam hati sahaja. Ya kena kata. Kalau kata tu baru jadi. Kata. Jangan main-main kata-kata ni. Misalnya seseorang tu kata, saya akan sembahyang 4 rakaat. Sunat 4 rakaat insya-Allah. Tak boleh lah. Itulah dipanggilkan istithna. Dalam istilah ulama dia panggil istithna, pengecualian. Bila sebut gitu ni jadi tak ada kesan. Tidak memberi kesan. Jadi tak wajiblah kita melaksanakannya, tidak. Lepas tu hukum bernazar ni setara mana kat nazar-nazar ni? Hukum bernazar molek ke atau tidak molek ke, digalakkan ke atau macam mana kedudukan nazar tu sendiri. Ada 2 sudut, kita kena tengok 2 sudut. Yang pertamanya, nazar tu sendiri apa hukumnya? Adakah ia termasuk dalam amalan yang mustahab, molek, elok, atau comel kita buat kalau ada gapa-gapa lah, kita sakit kau misalnya, kalau aku sembuh ni aku nak begini-gini, sembahyang sunat 4 rakaat misalnya, di masjid tu, ataupun ikutlah dia kata sembahyang sunat 4 rakaat saja. Itu kita dah bincang dah sebahagiannya sebelum pada ni. Kalau dia sebut di masjid tu, mesti ke masjid tu masih ada khilaf lagi di situ. Atau makruh hukumnya. Kalau molek ni maknanya satu galakkan lah. Kalau seseorang ni ada apa-apa lah, molek dah dia kata, itu makna mustahab, bukan makruh. Atau hanya harus saja. Harus saja. Nak kata mustahab pun tak, nak kata makruh pun tak, tapi harus saja. Itu yang pertama. Sudut yang kedua, kita kena tengok selepas seseorang itu bernazar, apa kesannya? Apa kesannya? Dalam keadaan macam mana apabila seseorang itu perlu memenuhi atau menyempurnakan nazar dia, atau dalam keadaan macam mana dia kena bayar kafarah, wajib bayar kafarah. Jadi 2 sudut lah. Yang pertama, para fuqaha, ulama-ulama lah, khilaf, berbeza pendapat tentang hukumnya. Kalau mengikut ulama-ulama dalam mazhab Hanafi, seseorang itu bernazar untuk buat sesuatu ketaatan, orang panggil ketaatan, termasuk dalam ketaatan lah. Misalnya kita nak sembahyang, kita nak puasa, gitu. Itu termasuk dalam harus sahaja. Harus, bukan satu galakkan, tidak. Harus saja. Sama ada nazar itu mutlak ke ataupun bersyarat. Nazar itu mutlak ke ataupun bersyarat. Itu baik. Mengikut ulama-ulama dalam mazhab Malik, kita cerita macam-macam mazhab selalu. Lepas tu tengoklah sesuai nak mana. Kalau mengikut ulama-ulama dalam mazhab Malik, nazar mutlak adalah mustahab, elok, comel. Asalkan tidak disyaratkan dengan sesuatu yang maksiat. Nazar secara mutlak tidak semesti makna sesuatu yang merupakan ketaatan. Merupakan ketaatan tak mesti. Begitu. Asalkan tidak termasuk dalam maksiat, itu mustahab. Misalnya, kalau saya sembuh, maka saya wajib atas saya untuk memberi sedekah. Untuk memberi sedekah wajib atas saya.
Atau saya bernazar untuk memberi sedekah. Itu orang panggil nazar mutlak. Nazar mutlak. Sedekah apa tak sebut? Tak sebut. Sedekah apa tak sebut. Jadi dalam masalah ni kita kira mazhab Malik dulu. Mazhab Malik dulu. Dalam mazhab Malik itu sendiri pun ulama-ulama ada khilaf. Allamah Ad-Dardir, Al-Baji dan Ibnu Syas mengatakan makruh. Tetapi Ibnu Rushd mengatakan harus. Mengatakan harus, boleh, lagu tu pun boleh. Harus saja. Kemudian kalau seseorang itu bernazar untuk melakukan sesuatu amal ketaatan berulang-ulang kali. Berulang-ulang kali. Macam mana? Misalnya dia kata, saya bernazar untuk puasa setiap kali Khamis. Setiap kali hari Khamis. Itu makna berulang-ulang lah. Gitu. Itu makruh. Makruh. Mana kurang molek lah. Bernazar begitu. Ini kalau kira mazhab Malik. Kalau kira mazhab Malik. Gitu. Kalau kira dalam mazhab Malik. Tak molek lah gitu. Jangan buat gitu. Lepas tu kita kata hari Khamis tu muka sunat kan? Sunat lah Jangan kerana nazar tu. Sunat kita nak semaya. Apa ni nak puasa hari Khamis? Memang boleh lah. Sunnah Nabi. Hari Isnin Khamis kita kata. Tapi kita tu tentu gitu. Itu makruh. Jadi hukum nazar ni pun walaupun nak buat benda ketaatan pun dia ada macam-macam juga. Tidak kata secara mutlak bagus lah. Bernazar ni dah nak bernazar nak buat benda molek. Dah, kena tengok dulu. Kena tengok dulu. Mengikut ulama-ulama dalam mazhab Hambali, mazhab Ahmad, nazar ni tidak mustahab. Jadi kena ingat, jangan mudah-mudah menazar. Tak payahlah, bukan satu kelebihan pun. Bukan satu kelebihan pun. Tidak mustahab, bahkan makruh tanzihi. Nazar-nazar ni makruh tanzihi secara mutlak lah. Setengah-setengah orang dia berkahir kan, dia ingat benda tu molek sangat. Tapi kalau sudah bernazar tu kenalah ikut cara dia tu. Kalau sudah bernazar daripada awal, sejak awal molek ke benda ni makruh. Sebab apa? Sebab Nabi SAW tak suka sebenarnya orang bernazar-bernazar ni. Kena faham molek. Nabi tak suka orang bernazar-bernazar ni. Bahkan Nabi SAW kata nazar tidak mengubah takdir. Jangan ingat nazar ni, sebab nazar ni mengubah takdir. Bahkan ia hanya satu saluran untuk mengeluarkan harta daripada orang yang kedekut, Nabi kata. Itu kesimpulan lah. Kesimpulan hadis tu. Kita ambil kop Melayu selalu nak wirekah cerita ni. Nazar tidak boleh mengubah takdir, Nabi kata. Dia adalah satu saluran, mana agama menentukan begitu untuk orang kedekut mengeluarkan harta dia. Kalau tidak, tak sembelih, tak jamu dia ni. Hak naknya lagu mana? Tak ada apa-apa begitu. Sukarela. Kita nak beri makan kau kan? Bukan dengan syarat Tuhan sembuhkan aku dulu. Itu macam bersyarat kita dengan Tuhan. Bajikan ni. Awak kena sakit sekali tu, barulah timbul fikiran nak beri makan kau. Sebab tu dia tak boleh tu. Tapi bila sudah menazar dia kena mestilah lah. Maknanya tu dia ada semacam tidak ada kerelaan sepenuhnya tu. Macam beri syarat juga tu kepada Allah. Kalau Allah sembuhkan aku tak sembelih. Kalau dah kedekut pun. Tu sebenarnya dia
Gambaran orang kedekut juga. Tak jadi gitulah. Sepatutnya kita nak pergi makan kat orang kau, tanda baik kita ni ambil berak orang, tanpa apa-apa lah. Buatlah. Gitu. Nak semayang lah. Bukan setakat 4 rakaat, berapa rakaat Allah lah sepanjang malam pun dah check up kan. Tak usah duduk syarat kalau gini-gini aku nak semayang. Besar sangat 4 rakaat kita. Sebenarnya malah. Jadi dia menggambarkan begitu. Dalam pendapat ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i pula, secara umumnya nazar ni makruh hukumnya. Jadi benda bukan molek sangat. Betul benda tu, hukum tu ada. Seperti kita kata cerah lah, ada. Tapi pas cerah tu molek kau. Tuhan suka kau. Ada. Tapi bila berlaku, dia berlaku. Gitu. Hak ni pun gitu juga. Tetapi dia ada khilaf pula dalam mazhab Syafi'i itu. Umpamanya Imam Nawawi, Imam Ghazali dan ramai lagi tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i yang lain mengatakan elok comel molek kalau apa nama ni, bernazar ni. Dia satu bentuk pendidikan untuk rohani jiwa manusia juga. Memanglah katakanlah biarlah dia kedekut pun dulu, lepas pada tu dia jadi mikir, rupanya Allah SWT suka aku buat benda-benda gini. Dia jadi makin mikir gitu. Semula dia jadi semakin baik lah. Sebab itu dia kata istihbab, molek. Molek. Istihbab ni bawah lagi pada sunat. Kena tahu, bukan wajib. Sunat atas lagi. Istihbab ni comel. Kalau buat gitu. Sebab apa? Faedahnya ada juga kepada orang lain. Tak ada beza kepada orang lain tu kalau makan. Dia kedekut, dia tidak kedekut, kenyal sepatu dah orang lain makan lah. Kalau sembelih kambing, buat gula kambing tu, orang susah tu kenyal sepatu dah. Gitu. Tapi hak sebenarnya tanyalah diri kita. Okey. Lepas tu kesan nazar. Bila kata bernazar ni jadilah ke mana? Bila seseorang itu bernazar, jadi apa kesannya? Hak tadi hukum dia mustahab ke? Jadi antara mustahab, harus dan makruh tu ya. Dia tidak naik ke tahap sunat tu. Apa lagi nak kata wajib? Kalau seseorang itu gini-gini, wajiblah dia bernazar. Atau patut sangatlah dia bernazar. Dia tidak sampai gitu. Tidak sampai gitu. Antara 3 tu je khilaf ulamanya. Baik. Sekarang ni bila seseorang itu bernazar, apa jadinya? Iaitu kalau seseorang itu menentukan benda tu ataupun apa yang dia nazarkan itu, sama ada nazar itu mutlak. Misalnya seseorang itu kata, aku bernazar nak buat haji kerana Allah. Nak buat haji. Ataupun nazar itu bersyarat. Misalnya dia kata, kalau aku sembuh daripada penyakit aku, maka aku bernazar untuk nak bagi sedekah sebanyak 1,000 riyal misalnya. 1,000 ringgit. Kalau itu syarat tu. Dengan syarat kalau aku sembuh. Mana kalau tak sembuh tak. Kalau sembuh, maka aku nak bagi sedekah 1,000 ringgit. Itu syarat tu. Bukan 1,000 saja. 1,000 apa? Tak sembuh. 1,000. 1,000 ringgit. Sebut. Jadi dalam kedua-dua keadaan itu, sama ada secara mutlak ataupun dengan berkait, dengan bersyarat begitu, dia kena memenuhi nazarnya. Kalau nazar dia tidak maksiat lah. Kalau nazar dia tu tidak benda haram, gitu. Dia kena memenuhi nazar dia. Jadi wajiblah ke atas dia tu menyempurnakannya. Kalau dia tidak bernazar, tidak wajib. Tidak wajib. Sembahyang sunat tu jadi wajib kalau dia bernazar.
Jadi wajib. Kalau dia tidak mayat, bila dia nazar, dosa. Tapi asalnya sunat, kalau tak buat tak berdosa. Begitu. Sebab apa? Sebab Allah SWT berfirman, "Waliyufu nuzurahum." Waliyufu nuzurahum. Adalah Quran ni surah Al-Hajj ayat 29 ni, "Waliyufu nuzurahum." Hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka. Jadi itu perintah tu. Bila perintah jadi makna wajib lah. Lepas tu Nabi SAW bersabda, sesiapa yang bernazar untuk melakukan sesuatu ketaatan, maka dia kena memenuhi nazar dia tu. Man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu. Sesiapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, untuk melakukan ketaatan. Ketaatan ni apa? Nak puasa ke, nak sembahyang ke, apa-apalah. Yang tidak fardu. Yang fardu tak jadi, kita dah bincang dah tu. Yang sudah fardu, wajib, memang wajib di atas kita, tak jadi apa tu. Jadi sesiapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, dia hendaklah mentaatinya. Dan ini adalah suatu perkara yang diijmakkan oleh ulama dan sepakat ulama. Itu kesannya apabila seseorang bernazar dan bernazar pula benda macam itu. Tetapi kalau seseorang bernazar dengan syarat sesuatu yang tidak mungkin, yang tidak mungkin berlaku, dan dia tidak nak berlaku, dia tidak nak berlaku, jadi kalau bernazar dengan syarat begitu, syarat tu tapi dia tidak nak, dia tidak nak, begitu. Apa yang dia nazarkan itu, misal dalam hati dia, misalnya seseorang dalam keadaan marah, dia kata, kalau aku bercakap dengan si fulan itu, kalau aku bercakap dengan si fulan itu, maka aku bernazar, aku nak bagi sedekah RM1,000 misalnya, RM1,000. Sedangkan dalam hati dia tu dia nak bercakap, itu dia nak bercakap, dia tak say, tak bercakap tu, dia nak bercakap, tapi dia kata begitu, dia kata begitu, apa ni, baik, dengan syarat tadi lah, kalau aku bercakap dengan dia, kalau aku bercakap dengan dia, baik. Sedangkan dia hendak bercakap tu, dan dia bernazar untuk tidak bercakap dengan seseorang, itu pun termasuk dalam maksiat juga. Tu tak molek tu. Terutamanya kalau lebih daripada 3 hari, memang haram pun. Memang haram pun. Baik, kalau dalam keadaan ni, kalau mengikut ulama-ulama fiqh Syafi'i, dia kata termasuk dalam yamin ghadab. Ini termasuk dalam sumpah orang yang marah. Sumpah orang yang marah. Jadi kalau mengikut ulama-ulama dalam mazhab Syafi'inya, orang yang seperti ini diberi pilihan, sama ada dia menyempurnakan apa yang dia nazarkan itu, dan dia sempurnakan itu, maknanya dia bersumpah tak, kalau aku bercakap, maknanya zahirnya nampak tak saya bercakap lah, aku akan bagi duit sedekah sebanyak RM1,000. Gitu. Jadi dia kena buat lah ke mana? Dia kena sempurnakan lah. Sempurnakan lah ke mana? Langgar tu. Langgar. Mana bercakap lah. Lepas tu bayar. Bayar juga. Buat sedekah juga RM1,000 tu. Sebagai apa? Sebagai kafarah sumpah dia. Yamin ghadab orang panggil. Dia kena memenuhi.
Tapi jangan ditunggu. Dia kata sebab dia kata tu haram tu, tak boleh tu. Lagu tu. Terutama kalau lebih daripada 3 hari, tak boleh. Jadi dia kena langgar dan bercakap. Sebab dia pun dalam hati dia pun nak bercakap. Kalau dalam hati dia tidak nak bercakap, memang salah lah. Salah. Tak boleh macam tu. Jadi dia kena langgar, lepas tu bayar kafarah. Sama ada dia memenuhi, bayarlah. Bagi sedekah lah. Ataupun dia bayar kafarah sumpah. Kafarah sumpah ni baru ni kita dah sebut dah kan. Fakafaratu it'amu 'asharati masakin. Beri makan kepada 10 orang miskin. Ataupun beri pakai kepada 10 orang miskin. Pakaian atau makanan yang biasa dia lah, dia sendirinya makan macam tu, dia pakai macam tu, dia kena bagi pada 10 orang miskin. Au tahriru raqabah, ataupun memerdekakan seorang hamba. Itu kafarah sumpahnya. Kalau ada hamba sekarang ni tak ada lah, bila tak ada lah. Ataupun puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Itu kafarah sumpah. Dia boleh pilih antara nak bayar kafarah sumpah ataupun memenuhi hak tadi. Bagilah sedekah 1000 kepada fakir miskin. Dan kena batalkan sumpah dia. Batalkan sumpah. Itu sebab dalam hati dia memang dia nak bercakap pun. Gitu. Kalau tidak nak bercakap sungguh, memang kena batal. Kena batalkan sumpah tu. Nazar dia tu. Mana langgar lah. Orang panggil langgar. Baik. Kalau mengikut Imam Abu Hanifah, dalam qaul, pendapat yang masyhur dia kata kena memenuhi nazar dia tu. Kena memenuhi itu maksudnya bagi sedekah lah pada orang miskin sebanyak 1000 tadi. Lepas pada tu cakap lah, batalkan sumpah dia. Bukan bayar kafarah sumpah, tidak. Kena penuhi nazar dia. Tetapi ada beberapa orang ulama seperti Abdullah bin Mubarak, Abdul Aziz bin Khalid mengatakan Imam Abu Hanifah kemudiannya meninggalkan pendapat itu. Begitu juga Ma'bad menukilkan daripada Imam Muhammad, anak murid Imam Abu Hanifah ni, dia pun kata Imam Abu Hanifah kemudiannya tidak berpendapat begitu lagi. Maknanya dia berpendapat macam mana? Orang ni kena bayar kafarah sumpah. Sebab tadilah kafarah sumpah tu. Tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Dia kena bayar kafarah sumpah. Kalau seseorang tu bernazar tapi dia tak ada tentukan apa-apa benda nak dibuat tu, tak ada tentu. Aku bernazar kepada Allah nak buat sesuatu lah, tak ada tentu. Katakanlah misalnya seseorang tu kata aku bernazar niat, kalau orang kita kata bernazar tu niat lah kerana Allah, yang untuk buat sesuatu, tapi dia tak ada khusus sebut tu sesuatu tu apa. Misalnya nak sembahyang, kau nak puasa, kau nak pergi haji, kau nak buat umrah, kau tak ada. Dia tak ada sebut. Tetapi kalau dia ada niat, dalam hati dia walaupun dia tak sebut, dia ada niat, dia maksudnya nak sembahyang ataupun dia nak puasa, dia kena wajib lah, kena buat waktu lah walaupun dia tidak sebut. Dia sebut dah nak nazar tu, nak buat sesuatu tu, cuma tak sebut apa benda. Kalau orang dengar, orang tak tahulah, tapi dalam hati dia ada dah. Dia kena pakai dalam hati dia. Dia kena pakai dalam hati dia tu, dan dia kena memenuhi nazar dia, menyempurnakan nazar dia.
Kalau berlaku lah, kalau berlaku. Tadi kita dah tahu, dah molek kau bernazar ni. Dah tahu, dah antara tiga tu ya. Paling tinggi pun mustahab. Paling tinggi pun, kalau tidak pun harus. Ataupun makruh. Ni kalau berlaku. Kalau berlaku begitu macam mana? Gini lah. Baik. Kalau dia tak ada niat apa-apa. Tak ada niat apa-apa. Nak buat sesuatu, tak ada niat apa-apa. Maka dia kena bayar kafarah sumpah. Gitu. Kafarah sumpah. Tak perlu dia buat apa-apalah. Bayar kafarah sumpah saja. Itu penyelesaiannya. Dalam kedua-dua keadaan itu tak apalah. Baik. Baiklah. Seterusnya, bila kita bernazar, bilakah kita nak melaksanakan nazar kita? Bila? Masa? Adakah mesti selalu? Terus? Ataupun tak apa? Kita ada masa, ambil masa sikit pun. Ada 4 keadaan dalam masalah ni. Yang pertama, jika seseorang itu bernazar secara mutlak tanpa syarat apa-apa. Dan tak ada syarat juga tempat, waktu. Tak ada. Begitu maka dia kena teruslah. Dia kena terus. Bila terjadi apa yang dia nazarkan itu, apa yang dia nazarkan, sebab apa dia bernazar tu, dia kena bila dia dapat benda tu, dia kena terus sempurnakan nazar dia, menjadi kewajipan dia. Kalau secara mutlak begitu, dia tidak sebut masa, tidak sebut tempat, maka dia boleh buat selalu. Kalau boleh ni aku nak sembahyang sunat, nak sembahyang sunat 4 rakaat. Jadi bila dia dapat tu, kena sembahyang selalu. Sembahyang selalu. Yang kedua, kalau bernazar tu dengan syarat, nazar tu dengan syarat. Misalnya seseorang kata, kalau simpulannya tak ada hilal tu, mari balik. Seseorang yang hilang, katakanlah, ada juga orang hilang kan, anak hilang ke apa ke. Kalau seseorang yang hilang itu, dia balik, aku nak sembahyang sunat 2 rakaat. Maka selagi tak balik, dah lah. Sebab dia ada syarat tadi tu. Kalau balik, bila dia balik, begitu. Selagi tak ada syarat tu, tak terpenuhi syarat dia tu, maka tidak wajiblah dia menyempurnakan nazar dia. Selagi tidak tu. Jadi sehingga ada hak dia syaratkan itu. Barulah dia kena sembahyang 2 rakaat. Itu dia. Baik, kalau seseorang itu sebelum dia dapat, dia sembahyang 2 rakaat dengan niat memang nak hak tu hak dia bernazar, tak jadi. Mana bila bertemu sungguh, balik sungguh, hak hilang tu, anak dia yang hilang, dia kena mayar pula. Tak, sebelum hak dia syaratkan dalam nazar dia tu berlaku, kalau dia buat pun tak jadi. Itu kalau bersyarat. Kalau bersyarat. Yang ketiga, kalau seseorang itu bernazar nak buat sesuatu berkait dengan tempat lah. Berkait dengan tempat. Dengan syarat tempat. Misalnya kalau saya begini-gini, maka saya akan sembahyang 2 rakaat. Sunat di tempat sekian-sekian. Dan saya akan bagi ataupun saya akan bagi sedekah kepada orang miskin di tempat sekian-sekian. Ada tempat begitu. Maka mengikut Imam Abu Hanifah, qaid itu tak jadi, tak terikat. Tak terikat. Sebab apa? Sebab semaya ni dia boleh semaya mana-mana pun. Dan sedekah
asalkan kepada orang miskin, mana-mana pun boleh bagi. Tidaklah perlu menyusah. Yang jadi niat nak beri kau orang miskin kemoja tu. Misalnya kita. Contoh macam-macam kan manusia tu. Jadi gitu kan. Tetapi mengikut setengah-setengah ulama, kalau dia kait dengan tempat tu, dia kena tempat tu, tak boleh lain. Dia kena tempat tu. Masih khilaf lah dalam masalah ni, ada khilaf. Kalau dia berkait dengan tempat, dia kena tempat tu. Walaupun sembahyang ni tidak terikat dengan tempat tu asalnya, bersedekah ni tidak terikat dengan tempat tu, tapi bila dia berniat gitu, jadi dia begini. Kalau masalah khilaf ni antara tak perlu kita terikat dengan tempat tu dengan perlu terikat, jalan hak lebih cermatnya, lebih moleknya, terikatlah. Susah sikit. Susah sikit. Jadi orang yang kata tak perlu terikat tu, dia nak mudah kita. Dia nak mudah kita. Gitulah khilaf. Yang keempatnya, kalau seseorang itu bernazar dengan sebut waktu. Kalau aku begini-begini, aku akan puasa bulan Rajab misalnya. Bulan Rajab. Ataupun aku akan bagi sedekah pada hari tertentu, hari jemaah. Kau misalnya. Begitu juga. Ada khilaf juga. Iaitu adakah terikat dengan waktu itu atau tidak. Ada khilaf juga. Baik. Tetapi kalau ibadat tu ibadat badaniyah, ni banyak perincian ni kan. Pecahan masalah tu. Sebut dalam Quran beberapa kali je. Tapi kalau kita nak tahu perincian dia, ulama-ulama dah bahas dah ni, sampai gini lah. Kalau ibadat badaniyah ni yang berkait dengan tubuh lah. Macam sembahyang, macam puasa tu berkait dengan tubuh, tidak berkait dengan harta benda. Maka tak boleh. Kalau berkait dengan tempat, kalau kita buat sebelum masa dia tu, kita sebut tu tak boleh. Mana kita berniat nak puasa hari Rabu, kita pergi puasa hari Selasa misalnya, tak boleh, tak jadi. Kena puasa hari Rabu juga. Pasal ibadat tu badaniyah, ia berkait dengan badan kita. Sama juga sembahyang. Kalau berkait dengan masa. Cumanya masa tu, kalau masa haram, tak boleh masa haram sembahyang. Masa-masa yang dilarang sembahyang, tak boleh pada masa tu. Itu lain. Kalau masa tu boleh, tak apalah. Lepas tu adakah kena buat selalu ataupun boleh ditakhirkan, boleh ditangguhkan? Jadi dalam istilah ulama-ulama fiqhnya, dia kata wajib tu, menyempurnakan nazar tu wajib alal faur ke, selalu atau segera, atau wajib alat tarakhi. Itu dalam istilah dia. Wajib tu kalau lambat pun tak apa juga. Jadi kalau tidak berkait dengan masa, maka boleh buatlah bila-bila masa pun. Kena segeralah kira-kiranya. Kalau tidak berkait dengan masa. Tapi kalau berkait dengan masa, dia nak puasa bulan Rejab. Ini bulan Syaban dah, kita kata dah. Tahun depan lah pula. Tak boleh buat bulan lain. Dan dia bernazar pada masa tu. Jadi lambat pun tak apa, sebab tak sampai masa dia. Lambat pun tak apa. Tidak kata lambat kita pilihlah mana-mana bulan sebelum pada tu. Tak boleh, pasal dia sebut dah. Dia sebut dah begitu. Kalau seseorang kata bernazar dengan tidak tentu masa dia, cumanya dia tentu sebulan. Aku nak buat gini-gini selama sebulan. Sebulan tu bulan mana? Tak tentu. Tak tentu. Maka
ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan wajib segera. Wajib segera. Bila dia dapat maksud dia tu, ataupun dia terlepas daripada apa-apa yang dia tidak suka, kalau dia kaitkan dalam nazar dia tu, maka segeralah. Kalau sakit sembuh tu selalu gitu. Ini adalah masalah kalau dia tidak tentu bulan mana-mana, ada khilaf. Setengah-setengah ulama kata selagi hidup ni asalkan dia sebulan, bila-bila masa tak apa. Sebab dia tidak tentu bila-bila, tahun ni kau tahun depan kau, dia tidak tentu. Jadi bila-bila masa bolehlah disempurnakan nazar dia tu. Kemudian ringkasanlah kesimpulan daripada perbahasan itu. Nazar ini dari segi wajib disempurnakan ataupun tidak terbahagi kepada empat bentuk. Ini sebagai kesimpulan. Yang pertama, kalau seseorang itu bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, termasuk dalam ketaatan kepada Allah, seperti sembahyang, puasa dan lain-lain, maka ittifaq ulama, sepakat ulama, dia kena menyempurnakan nazarnya itu. Benda begitu. Dulu kita dah bincang kalau hak wajib ke apa tu tak boleh. Tak boleh. Ini hak tidak wajib lah. Yang kedua, benda yang dinazarkan itu jangan benda maksiat. Ini kan, biar tahulah kesimpulannya. Apa ni pasal minggu lepas kita bincang dah. Minggu lepas tak ada kan, sebelum pada tu. Jadi kena maklum ni hak asah benda ni. Iaitu jangan benda tu maksiat. Tak boleh menazar nak buat benda maksiat. Misalnya menazar nak minum arak. Menazar nak minum arak. Jadi haram kita melaksanakan nazar kita. Wajib kita meninggalkannya. Kalau seseorang itu ada melakukan begitu, apa-apalah. Macam tadi, bernazar tak saya bercakap sebulan, tak saya bercakap misalnya, tak boleh sebab benda tu haram. Kalau tak bercakap bukan kerana benci, bukan kerana apa, kerana tak ada sebab, tak apa tu. Ni kira-kiranya kalau berjumpa pun tak bercakap, gitu. Itu tak boleh lah. Wajib meninggalkannya. Dan ini juga termasuk dalam perkara ijma' ulama. Tak ada khilaf. Tadi kan kita sebut ada khilaf gini, ada khilaf gini. Ada banyak perkara yang tidak khilaf. Itu kita kena tahu. Cumanya apa nama ni? Kena bayar. Sumpah, kafarah sumpah ke atau tidak? Itu di situ ada khilaf. Tak boleh buat benda yang dinazarkan itu, memang sepakat tu. Tapi kena bayar kafarah ke tidak? Itu ada khilaf. Ada khilaf. Sama juga kalau seseorang itu bernazar, kalau seseorang itu matilah kata, aku bernazar kerana Allah, aku nak aku nak orang kata suruh orang semaya teman untuk dia. Masa dengar semaya teman untuk dia. Jadi kalau semaya teman tu nak suruh 100 orang, kau ikutlah 10 orang. Jadi setiap orang tu aku nak beri sekian-sekian banyak piti. Katakanlah. Tak boleh. Sebab benda tu benda tak ada tu. Benda bid'ah tak boleh. Jadi benda bid'ah tak kira lah apa-apa lah. Kita bernazar nak buat benda bid'ah tak boleh. Sebab benda haram juga tu. Haram. Tak boleh. Sebab apa kita kata semaya teman. Tak ada lah, benda tak ada.
Lepas tu ada orang buat. Dia buat tu dia ngada-ngada dalam agama. Benda macam tu tak boleh. Nak menazah tak boleh. Kena langgar. Jangan dibuat benda macam tu. Cumanya antara kena bayar kafarah ke tidak itu ada khilaf. Yang ketiga, kalau benda yang dinazarkan itu benda makruh, maka menyempurnakannya juga makruh. Makruh. Kalau benda makruh, maka menyempurnakannya juga makruh. Aku kalau gini-gini nak kencing sambil berdiri 5 hari nak kencing sambil nak kecek tu bukan dah. Makruh. Tak sah lah. Tak sah buat benda lagu tu. Baik, kalau seseorang kata bernazar untuk buat benda memang harus secara mutlak. Misalnya memang makan. Memang orang nak makan, kena makan pun. Ada orang tak makan. Kalau aku gini-gini aku nak makan. Tak payah tu. Memang benda tu dilakukan oleh semua orang, harus pun. Minum tak jadi nazar tu. Kalau benda tu benda biasa. Benda yang memang tak nak pun kita kena buat. Itu tak jadi. Jadi benda ni kalau kita makan pun tak ada apa, kita tak makan pun tak ada apa asalnya. Jadi tidak begitu. Jadi kita kesimpulannya kita dapat faham nazar-nazar ni benda yang harus ataupun benda yang termasuk dalam qurbah, benda yang boleh menghampirkan kita kepada Allah. Iaitu kita bersedekah kau, kita bersembahyang kau, kita berpuasa kau lagu tu. Dan kita bernazar tu pula bukan kerana dengan kita nak kena buat jadi haram benda tu. Benda haram tak boleh juga. Gitulah. Habislah ceritanya secara ringkas di situ. Baiklah. Oleh kerana kita ni baca tafsir kan, tak mungkin tinggal tafsir tu. Dah. Hak tu tinggal sementara je tu. Sebab ada sebut di sini mula-mula sekali kita bertemu, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin. Nadartum min nadrin. Mula-mula sekali kita bertemu dalam Quran ni pasal nazar di sini. Jadi kita berhentilah sekejap bincang tentang nazar tu selok-beloknya. Lepas tu nak balik semula dah ni. Nak balik semula pula. Mana ayat 271. Itu bedus sadaqat. Situ baca. Baca Iman. Kita masuk semula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. Kalau kamu zahirkan sedekah-sedekah itu dengan penuh keikhlasan, maka itu baik sekali kerana menjadi contoh yang baik. Dan kalau pula kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir miskin kerana Allah, maka itu adalah baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebahagian dari kesalahan-kesalahanmu. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui secara mendalam apa yang kamu lakukan. Itu makna ayat yang ke 271. Maknanya benda baik ni kan, benda baik ni kita belanja, nafkah, bagi nafkah kepada orang yang wajib atas kita memberi nafkah kepadanya ataupun tidak. Belanja ni luas maksudnya. Belanja apa-apa lah, luas. Ma anfaqtum min nafaqatin. Apa sahaja yang kamu belanja kan? Itu satu hal. Ni masalah sedekah pula. Sedekah pula. Jadi sedekah ni, pahala sedekah tu, walaupun kita bagi kepada orang yang wajib atas kita menanggungnya, dapat juga. Pahala sedekah tu tidak kata kalau seseorang tu dia bagi nafkah kepada isteri dia tak dapat pahala sedekah. Dah dapat juga.
Luas adalah istilah Quran ni. Nafkah, sedekah, dia rapat sangat, ada kaitan, rapat sangat. Jadi apa sahaja, sebelum pada itu apa sahaja nak belanja, kita kata nak belanja makan burger malam ni, dah apa sahaja, sukalah anak-anak je, dah tak boleh pahala sedekah ke tu, dah beri anak-anak boleh juga. Kalau orang lain memanglah, kalau orang lain tu jangan kata kalau bagi kepada anak pinak tak boleh pahala sedekah. Sedekah dia kalau beri ke orang lain baru dapat pahala sedekah. Ajak gitu. Sebab dalam hadis banyak sebut itu dikira sedekah juga. Hakmu masuk bobo dalam mulut isterimu tu pun sedekah. Tapi kata jadi sedekah ni luar. Apa-apa sedekah kamu bagi secara nyata, itu bagus. Benda molek ni kita buat secara terbuka, secara senyap, molek belaka. Molek belaka. Jangan kata tak boleh nak buat kebajikan dia kena senyap-senyap. Ada. Terutamanya kalau yang fardu. Kalau yang memang disyariatkan itu dalam keadaan terbuka. Kena buat gitu. Itulah yang paling baik je. Itulah. Tak boleh lah nak buat cara lain. Apalagi kalau disyaratkan begitu. Disyaratkan kena buat gitu. Tak boleh ubah dah lagu tu. Misalnya kalau orang pergi Mekah pakai ihram apa tu, buka kepala gitu. Siapa-siapa pun. Pakai ihram gitulah. Siapa-siapa pun, dia raja ke, dia orang biasa ke, gitu. Lepas tu terbuka orang nampak lah bahu kita. Biar nampak. Kocek lah. Biar nampak. Itu hakikat kita je. Kepala botak misalnya, biar nampak lah kepala botak tu dah. Gitu. Itu yang terbaik. Misalnya semai jemaah itulah yang bagus. Kita ikhlas, kita kurang ikhlas. Molek kita tak sah bayar jemaah lah misalnya. Tak. Kalau sudah disyariatkan jemaah gitu, itulah yang terbaik. Tak boleh kita ubah kata dengan sebab perasaan kita, kita nak kata kurang molek. Tak boleh ubah. Paling tinggi pun ulama mengatakan urusan peribadi sangat. Kalau peribadi sangat bolehlah. Tapi kita nak royak orang secara umum tak boleh. Semaya jemaah tidak lebih baik, tak boleh. Itu bukan semua orang ikhlas belaka tu. Tak cara ikhlas tidak ikhlas. Baiki diri, jaga diri masing-masing lah. Begitu. Begitu juga beri zakat. Beri zakat tu maklum, terbuka. Tak apa. Dicatat, gitu gini tahu orang siapa dia bagi, daripada duit, daripada apa, tak apa. Kalau hak wajib, kalau hak sunat pun dia ada dua juga. Secara terbuka pun boleh, secara senyap-senyap pun boleh. Zakat, sedekah ni satu lagi dalam Quran bila sebut sedekah ni tidak semesti sedekah kita faham itu saja. Zakat tu pun termasuk juga. Jadi maknanya kalau zakat, maknanya sedekah yang wajib lah orang panggil. Sedekah yang wajib. Jadi secara terbuka tak boleh orang kata dia nak menyuruh, dia nak menunjuk-nunjuk, zakat dia banyak juta nama. Jadi sepatutnya tak sah lah bagi tahu ada. Tak apa bagi tahu. Terbuka pun tak apa. Maknanya dalam catatannya, dalam apa nama ni kita kata apa dia? Pendapatan tu, pendapatan lepas tu kita tolak zakat tu diketahui. Diketahui. Semua orang tahu. Mana-mana nak tahu dah, tahu. Tak apa. Cumanya kalau hak sunat, sedekah sunat, kalau mungkin apa nama ni tergugat keikhlasan kita, lebih baik kita buat secara senyap-senyap. Gitu je lah. Tapi kalau kita tidak tergugat, tak ada apa-apa, kita ada kebaikannya juga bagi secara terbuka. Sebab apa? Sebab mungkin jadi iktibar kepada orang lain. Dia tu, hak kaya tu nampak. Dia tu bukan sekaya mana pun. Bukan piti banyak sangat pun. Tapi dia beri. Tercabar kat dalam rasa diri tu. Aku sepatutnya kaya lagi.
Patutnya kena buih lah. Apa dia tidak fikir? Dia tidak fikir akan kurang duit dia ke, akan macam-macam lah, susah ke apa, dia tidak fikir. Aku sepatutnya lagilah tidak fikir sebab aku banyak. Boleh jadi ada munafat aku tu. Dengan sebab itu, buat baik ni, sama ada sedekah ke apa ke, sama ada secara terbuka ataupun secara tertutup, tetap baik. Tu nak ceritanya. Di sisi Allah molek semua. Molek semua. Tapi kedua-dua tu kena ada keikhlasan lah. Kena jagalah, latihlah diri kita supaya ikhlas. Kalau ada hak tidak ikhlas tu, mari hak syaitan mari bisikan yang jahat tu, tolak. Kena tolak. Dan antara Allah SWT sebut di sini, antara faedah, hasil ataupun buah daripada kita bagi sedekah, hasil munafaatnya, munafaatnya kepada kita, Allah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan dari kamu sebahagian dari kesalahan-kesalahanmu. Allah SWT mengkafarahkan. Kafarahkan itu sebahagian daripada kesalahan-kesalahan kamu. Ini faedah dia. Faedah akhirat yang kita tak nampak. Dan kita orang yang beriman, yang percaya kepada akhirat ni, dosa pahala ni, benda ni kita kena percaya. Benda ni kita kena percaya bahawa Allah SWT memang buat gitu. Kafarah ni apa makna? Kafarah ni tutup. Asal makna dia tutup. Kesalahan kita tu ditutup boleh tu. Sebab tu kafir, kafir. Orang yang menutup nikmat Allah. Nikmat Allah banyak pada dia tutup. Macam tak ada. Tu hakikatnya orang kafir ni. Macam dia tak terima. Dia menafikan nikmat Allah kepada dia tu. Begitu. Sama ada dia nafikan begitu ataupun dengan cara dia pergi bersyukur kepada orang lain. Itu kufur lah tu. Sepatutnya dia bersyukur kepada Allah, dia tutup lah tu. Jadi sama juga kafarah ni, kafarah juga tutup. Jadi tutup ni dia bukan hilangkan, tutup. Itu zahir kalau kita tengok. Perkataan yukaffiru, mengkafarahkan. Dia gini, dulu saya pun tak apa faham juga. Kalau kita kata Allah SWT menghilangkan, apa masalahnya? Boleh ke? Boleh juga maksudnya, tapi maksud asal dia lebih tepatnya tutup. Mula saya pun tak faham juga. Lepas tu satu ketika saya menulis dululah. Lah ni tidak. Lah ni sebab tulis komputer ni kan. Dulu tulis tangan. Tulis tangan kita pakai liquid. Dah kau bobok ni pakai liquid. Kau tak pakai dah ni. Liquid paper tu kan. Kecil-kecil kocok tu lah. Kocok tu patut kan. Tu tutup. Tutup tak nampak lah tu. Bawah tu ada. Tapi tak nampak. Lindung. Kalau orang baca, dia tak akan baca, tak boleh baca. Tutup. Jadi nak menghilangkan, nak menghapuskan kesalahan ni ada dua cara. Allah SWT sebut dua-dua tu dalam Quran dan Nabi sebut dalam hadis. Hapuskan, sebab kalau kita rabah tu, hapuskan. Rabah tu gonyah tu dia hilang. Itu satu cara. Satu lagi cara, tidak hilang gonyah gitu dah, tidak hilang. Lapihkan benda lain atas dia, tutup. Dia tak baca juga. Tak boleh baca juga. Pada hakikatnya menghilangkanlah kedua-duanya. Tapi cara tu, nak ceritanya kita nak menghilangkan tulisan hak kita tak sel tu, hak tersalah tu, ada dua cara juga kan. Sama ada kita pakai robak, kadu-kadu pensel lah, ataupun kita pakai liquid. Pakai liquid. Dua-dua tu Allah SWT dah ayat dah dalam Quran. Boleh lagu tu. Dan Allah SWT memang buat macam tu. Sebab tu setengah-setengah amalan kita ni kan, hapus tu kita ni kan akan diberi surat tak amalan kita. Kita duduk usin
Kena baca depan orang ramai ni. Saya baca ni kesalahan kita ini. Baca sendiri lah. Sampai sekat tu kita ingat. Lepas pada tu kita urangkan. Tiba-tiba tak ada. Kalau tunjuk situ tak ada bahagian tu. Zaman lah ni, zaman filem kan ada sensor, hapus tu. Dia hapuskan bahagian tu. Dia sapuh bahagian tu. Atau dia tutup bahagian tu, jadi tak apa. Gitu. Atau dia potong bahagian tu. Boleh kan? Orang yang buat video kan, potong situ, dia boleh sambung sini. Sambung dengan dia. Jadi nampak baik saja. Itu bendanya kalau kita buat benda ni. Faedah dia di akhirat besok. Sebab setengah-setengah tu Tuhan akan tunjuk. Nampak pula sebab kita learn ni lah, tunjuk di skrin tu. Nampak semua orang habis nampak. Hak jahat kita. Hak kita malu kalau orang tahu. Kita dah usir. Sebab lepas ni gini, tak lama dah tu. Lepas pada tu lah kita buat benda tu je. Tiba-tiba tak ada. Tu ada tak baik. Sebab apa? Sudah dipotong. Macam mana nak faham? Orang yang buat kerja, edit video, edit gapo, buku ni apa faham? Dia boleh cut situ. Buat. Lepas tu paste tu pun sambung situ. Pak molek saja. Dia boleh buat. Allah SWT dah cerita kepada kita benda-benda gini. Benda gini apa ni cara kita tak sebi orang nampak. Dah kita sendiri pun malu kalau baca, kalau tengok benda tu. Kita buat benda-benda ni. Itulah jalannya. Kita buat benda-benda ni. Tetapi adakah semua dosa tu boleh tertutup atau boleh terhapus dengan bagi sedekah begini? Tak. Sebab itu Allah SWT kata min sayyiatikum. Min tu min tabaidiyah. Sebab itu kita terjemahkan ada sebahagian dari kesalahan-kesalahan, bukan semua. Sebab itu kita kena buat banyak macam kebajikan ni. Kebajikan dalam bentuk ni, dalam bentuk ni macam-macam. Pelbagaikan. Jangan buat benda sama, serupa. Sebab ada setengah-setengah kesalahan kita tu boleh dihapuskan dengan amalan lain. Bukan amalan ni. Itu kita tidak tahu. Allah SWT rahsiakan. Cuma dia suruh buat gini, kira-kiranya semuanya itu boleh hapus hak ni boleh hapus hak ni, gitu. Sehingga kita ni bersih akhirnya. Baik. Kita ada nota 481. Iaitu dosa-dosamu selain syirik dan dosa-dosa kerana mencabuli hak-hak hamba-hamba Allah selain hak tu. Yang ni manusia lah, dosa-dosa kita kepada manusia. Kalau dosa kita dengan Tuhan, boleh. Dosa kita dengan kalau syirik tak boleh juga. Tak hapus. Kerana Allah SWT telah pun berfirman, baca situ Aiman. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Bermaksud, sungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu apa jua, dan akan mengampunkan yang lain daripada kesalahan, yakni syirik itu, bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut peraturan hukum-hukumnya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu apa jua, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Surah An-Nisa ayat 116. Jadi itu buktinya bahawa tidak semua dosa diampunkan oleh Allah dengan sedekah tadi itu. Misalnya syirik. Dalam ayat yang lain yang kita baca saat ni, itu Allah SWT tak ampunkan. Lepas tu berdasarkan hadis, banyak sekali menyebutkan kalau dosa dengan manusia ni, selagi manusia tu tidak maafkan kita, tidak halalkan kepada kita, bertemulah besok di akhirat besok. Bertemulah kita. Kena balasan lah. Mungkin kena masuk neraka dengan sebab tu. Mungkin. Jadi dengan sebab tu jangan main-main lah. Buat dosa dengan manusia ni jangan main-main. Tak kira lah dosa apa pun. Pak mudahnya fitnah lah. Zaman ni fitnah. Kata kau orang gitu gini. Duduk di ujung jari saja, pecek. Macam mana? Pecek je, pecek. Gitu dah.
Kata orang tu gini dah. Apa itu dah? Tak lepas tu. Tak lepas tu. Jangan anggap mudah. Kita kadang-kadang kita hari raya kita jumpa dengan dia ramai-ramai. Maaf lah belakang dah. Maaf belakang dah. Dia tak tahu apa kita buat ke dia dah. Kalau dia tahu mungkin dia tak maaf. Tak jadi. Tak boleh tu. Bagi saya tak boleh. Kalau hak besar-besar lah. Kecuali hak kecil-kecil secara umum tu. Itulah yang dia maksud. Dia maaf tu. Hak tu lah. Tapi kalau hak besar, kalau dia tahu, tidak mudah. Tidak mudah. Begitulah. Lepas tu kita pergi kepada lil fuqara. Ni ayat 273. Setakat itulah dulu untuk malam ni. Wallahu a'lam. Tapi minggu depan ni tak ada pula. Banyak selalu. Gitulah kita ni. Kalau nak ada, insya-Allah minggu depan sekali lagi. Minggu depan sekali lagi. Minggu depan ni tak ada sebab saya ada perjalanan sikit. Tak boleh, tak ada. Lepas tu kita sini pun kebetulan cuti juga. Cuti. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.